Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, salam sihat sejahtera kepada semua. Terima kasih tuan dan puan pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Syahilmi bin Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Nur Fariza, Ketua Perkhidmatan Ophthalmologi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang bahagia Datuk Dr. Ros Nani binti Mudin, Pengarah Kesihatan Negeri. Datuk Dr. Fikri, Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan KKM. Dr. Nolimah Arsyad, Pengarah Hospital Tawau. Tuan Pang Pik Lim, Presiden Majlis Perbandaran Tawau. Seterusnya, perempuan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama dalam majlis perasmian Mass Cataract Surgery Initiative ataupun MCSI 2022 di Hospital Tawau ataupun di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Tawau. Tujuan kita mengadakan inisiatif seperti ini adalah untuk memastikan kes-kes yang telah pun terpaksa ditangguhkan disebabkan COVID-19 dapat cepat kita selesaikan backlog yang semakin banyak bertimbun. Ini adalah usaha untuk memastikan Kementerian Kesihatan dapat menggunakan peluang yang ada sekarang untuk kita memberi tumpuan kepada kes-kes non-COVID-19. Selama 2 tahun yang lepas, kita terpaksa mengubah suai banyak ruang dalam hospital kita untuk memberi tumpuan kepada COVID-19. Ada hospital yang dijadikan full COVID hospital. Ada hospital yang dijadikan sebagai hybrid hospital, yang mana sebahagian adalah COVID dan sebahagian adalah non-COVID. Walaupun dia hybrid hospital, adalah sebabkan nature of the pandemic, it's an infectious disease. Jadi banyak perkhidmatan yang lain terbatas. Ward terpaksa ditutup, OT tak boleh berfungsi seperti biasa, dan banyak kes-kes elektif terutamanya tertangguh ataupun postpone. Dan ini telah menyumbang kepada satu backlog yang sangat-sangat besar. Termasuklah kes-kes katarak yang mana kita telah buat keputusan untuk menyokong supaya diadakan mass surgery initiative seperti mana yang ada hari ini. Sebagai contoh, pada tahun 2020, jumlah pesakit COVID-19 yang dirawat di Hospital Tawau sahaja adalah seramai 4,592 orang. Tetapi pada tahun lepas, angka tersebut telah naik lebih 2 kali ganda sampai 11,777 orang COVID-19 di Hospital Tawau. Hospital Tawau bukan saja menerima dan merawat pesakit COVID-19 daripada Tawau, tetapi oleh kerana Hospital Tawau adalah lead hospital bagi kluster Pantai Timur, Tawau juga telah menerima kes-kes rujukan COVID-19 daripada daerah Kunak, Semporna dan juga Lahad Datu. Saya datang melawat Tawau beberapa bulan yang lepas. Pada waktu itu memang the height of COVID-19 lah. Dan pada waktu itu sangat susah untuk kita cari katil dan juga memberi perkhidmatan kesihatan kepada pesakit-pesakit COVID. Namun demikian, alhamdulillah, dengan kejayaan program imunisasi kita dan juga dengan pandemik ini, kita melihat sudah pun beralih ke fasa yang baru. Dengan kadar imunisasi yang agak lengkap, yang agak menyeluruh, kita dapat melihat bahawa banyak perkhidmatan lain juga sekarang ini dapat kita tumpukan. Kalau dulu bila kes meningkat seperti ini,
Kita juga akan melihat tekanan kepada sistem kesihatan awam kita. Tak cukup katil, ICU penuh dan kadar kematian pun meningkat. Tetapi dengan liputan vaksinasi yang tinggi, dengan varian Omicron ini yang didapati tidak seganas varian tahun lepas Delta yang telah menyebabkan satu kenaikan yang sangat-sangat mendadak dalam masukkan ke hospital dan juga kes kematian, kita melihat waktu inilah waktu yang terbaik untuk kita cuba mengurangkan lagi backlog, terutamanya kes-kes bukan COVID yang sudah 2 tahun tak dapat kita utamakan. Di Sabah, walaupun kes meningkat sewaktu gelombang Omicron ini, tetapi saya tengok dari segi kematian, dari segi pasien yang ventilated, yang memerlukan alat bantuan pernafasan, malah pasien yang ada di dalam ICU, kali ini masih terkawal. Bukan nak kata tidak ada, tetapi tidaklah keadaan yang krisis seperti mana yang kita hadapi dahulu. Sekiranya tidak ada varian yang ganas baru yang muncul, varian baru yang ganas muncul, mungkin inilah hala tuju masa hadapan bagaimana kita hidup bersama dengan COVID-19. Iaitu akan ada outbreak dari masa ke semasa. Tetapi selagi kita mempunyai satu, kadar vaksinasi yang tinggi, dan yang kedua, kita juga mempunyai satu option untuk merawat mereka yang betul-betul berisiko tinggi, warga emas, mereka yang immunocompromised dan sebagainya, then we can be more confident in living with COVID. So first of all, of course, kita kena cuba usahakan supaya kita dapat tingkatkan lagi liputan vaksinasi kita. Ya, liputan vaksinasi terutamanya dos penggalak. Booster dose, kalau kita tengok dari segi kadar kematian, ramai yang meninggal sekarang adalah mereka yang usia 70 tahun ke atas yang tidak menerima dos penggalak mereka. So perkara ini perlu kita memberi perhatian. Sabah nombor 1 daripada dari segi dos penggalak, nombor 1 daripada bawah. Jadi saya harap dapat di nombor 2 daripada bawah. Kelantan kot nombor 1. Ya, jadi saya harap Datuk Syalmi dengan Dr. Ros, I know you're trying hard, but we have to push harder. Tawau saya tengok dia punya liputan 40% daripada populasi dewasa. Cuma ada daerah-daerah yang agak rendah, Sempurna, susah. I understand the nature of the problem in Sempurna. Tapi kita juga mestilah bagi tumpuan kepada vaksinasi untuk kanak-kanak. Ya, kanak-kanak pun liputan di Sabah agak rendah. Tawau baru saja 16% daripada kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama. Ya, saya tahu Jabatan Kesihatan Negeri di bawah kepimpinan Dr. Ros memang berusaha doing all sorts of things, outreach program, walk-in PPV, semualah. The challenge is there because of course dari segi challenge in Sabah bukan saja dari segi infrastruktur, dari segi pengangkutan, dari segi kemudahan-kemudahan untuk rakyat Sabah datang menerima vaksin, dan juga transitory nature of the population in some of the areas in Sabah. Ini semua memberi tekanan dan juga cabaran kepada kita. But let's work together in ensuring that kita boleh tingkatkan lagi jumlah liputan vaksinasi di Sabah supaya kita dapat berdepan dengan COVID-19. Saya bangkitkan benda ni sebab ada time factor yang mengundang kepada risiko yang agak tinggi. Ya. Tadi saya bersama dengan YB Andi, ya, adun kawasan kita. Dia bagi tahu saya bila sempadan negara nak buka. Saya kata tak lama lagi nak buka. Besok PM akan umumkan tarikh pembukaan sempadan. Lepas tu YB Andi bagi tahu pada saya, okey bagus, cuma di sini sempadan dia adalah sempadan dengan Indonesia, Pulau Sebatik dan sebagainya. Ya. The problem is many of those guys are not vaccinated. Ramai orang sana belum terima vaksinasi. Jadi bila sempadan buka nanti, ada risiko. Sebab mereka adalah lebih bebas untuk keluar masuk ke Malaysia. Sebab itu Sabah needs to increase the booster population.
because apabila border kita buka nanti, kita akan terima, yalah, of course border tak buka pun Sabah ni porous juga, but border buka lagi porous, ya, let's call a spade lah, ya. Tapi kalau buka nanti dia lagi porous. Sebab itu saya harap bahawa dalam beberapa minggu sebelum sempadan dibuka nanti, kita boleh push dos penggalak ini dengan bagi tahu kepada rakyat bahawa bila sempadan buka nanti, mungkin lagi ramai akan datang daripada luar negara untuk bisnes, untuk berniaga, malah untuk melancong. Lebih baik kita ada liputan dan juga kita ada perlindungan vaksinasi yang mantap. 2 dah mantap, 3 lagi mantap, ya. Jadi kita harap perkara tersebut boleh diutamakan. Dalam menangani beban tugas dan pembedahan yang tertunggak yang saya sebutkan tadi, antara usaha yang telah dilakukan oleh KKM adalah outsourcing. Kita buat penyumberluaran kepada pihak swasta. Di Hospital Tawau saja, dana yang telah digunakan bagi tujuan outsourcing telah mencecah lebih 1 juta ringgit Malaysia, yang mana pesakit-pesakit dari pelbagai disiplin telah dihantar dan diberikan rawatan di Tawau Specialist Medical Center. Ini waktu the height of COVID. Tak cukup kata kat sini, kita outsource ke private sector. Pada tahun 2020, seramai 154 pesakit telah disumberluarkan ke Kumpulan Perubatan Johor KPJ Sabah bagi menjalani pembedahan katarak. Selain inisiatif outsourcing, KKM telah membuka semula dewan-dewan bedah di hospital-hospital KKM secara berperingkat mulai Oktober 2021. When the vaccination kicked in, we were able to open up the operating theatres again. Usaha diteruskan lagi dengan pelanjutan waktu pembedahan pada hari Sabtu dari jam 8 pagi hingga 5 petang di hospital pakar KKM seluruh negara. We started opening the OTs again. We had Saturday surgeries to clear the backlog. Alhamdulillah, sehingga 31 Disember, jumlah kes tertunggak di hospital KKM adalah 37,963. Sounds a lot, tetapi itu adalah penurunan hampir 34% sejak September tahun lepas, which was more than 50,000. We managed to reduce by 34%. 33,000 adalah surgical base dan 4,852 adalah medical base procedures yang tertangguh. Khususnya di Hospital Tawau, jumlah kes pembedahan katarak yang tertunggak sejak Oktober adalah sebanyak 360 kes, 360 backlog cataract cases in Tawau. Walaupun aktiviti pembedahan elektif giat dilakukan sejurus penurunan kes COVID-19, sehingga bulan Februari hanya sebanyak 83 kes pembedahan katarak yang telah berjaya dilaksanakan di Hospital Tawau untuk clear backlog itu. Ini kerana Hospital Tawau bukan saja menanggung kes-kes katarak, malah banyak lagi kes elektif tertunggak yang perlu diutamakan, seperti pembedahan splenectomy bagi pesakit-pesakit thalassemia, pembaikan klef lelangit, hernia dan juga kes-kes pembedahan elektif yang lain. A lot of other procedures yang paksa kita buat. Oleh demikian, bagi melipat gandakan usaha, KKM terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif, termasuklah program Mass Surgery Initiative. Ini idea Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, let's clear the backlog. Jom kita buat gotong royong, ya. So Tan Sri came up the idea Mass Surgery Initiative. Kita himpunkan bukan saja KKM, but also surgeons from private sector, teaching hospitals, come together for one week, a few days to clear the backlog. Dan kita dapat sokongan daripada NGO, daripada Rotary, daripada all the medical device companies that have contributed and also provided sponsorship and assistance to clear these cases. Kita telah baru-baru ni buat satu mass surgery initiative di Hospital Selayang yang saya lancarkan for urology. Hari ini kita buat mass surgery cataract di Hospital Tawau, di mana pembedahan elektif cataract dilakukan secara besar-besaran. Objektif utama ini adalah untuk, selain daripada mengatasi tunggakan kes sedia ada, adalah untuk mengurangkan masa menunggu pesakit menjalani pembedahan.
Tindakan ini sekaligus dapat mengurangkan risiko kebutaan ataupun blindness untuk pesakit-pesakit yang menunggu surgery katarak. Secara tidak langsung ini dapat membantu meningkatkan kualiti hidup komuniti setempat, terutama di kawasan pantai timur Sabah. Sasaran jumlah pembedahan yang akan dilakukan semasa program Mass Cataract Surgery Initiative ini adalah sebanyak 200 kes dalam seminggu, tapi saya dimaklumkan tadi oleh Ketua Perkhidmatan ada 20 lebih kurang yang positif COVID. So mungkin 180 to 200 ya dalam tempoh masa 7 hari. Daripada 7 Mac hingga 13 Mac. Melibatkan 17 pakar oftalmologi, 12 pegawai perubatan dan anggota kesihatan daripada KKM, University Sains Islam Malaysia, UMS, Universiti Malaysia Sabah, Hospital Mata Swasta Tun Hussein On dan Synergy Eye Center. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka ya. Good luck, all the best. 7 days, 200 procedures. Tidak lupa juga kepada yang lain. As I said, it's not just the surgeons, the specialists, the hospitals, tetapi juga yang lain yang terlibat. Pusat Zakat Sabah yang bermurah hati menyumbangkan 1 unit slit lamp yang bernilai RM50,000. Rotary Club of Tawau dan Carl Zeiss Sendirian Berhad turut menyumbangkan 200 intraocular lens untuk pesakit yang kurang berkemampuan. Johnson & Johnson memberikan pinjaman Phaco Machine Backup Support. Badan bukan kerajaan di Semenanjung Malaysia juga tidak ketinggalan. Rotary Club of West Damansara telah menaja 2 orang pakar oftalmologi daripada hospital swasta untuk bersama-sama melaksanakan operasi ataupun inisiatif gotong royong ini. Ini adalah antara aspirasi keluarga Malaysia yang amat diharapkan. Kita ucapkan terima kasih, tepukan kepada semua. Thank you. Selain daripada inisiatif ini, ada beberapa perkara lagi yang saya akan buat di Hospital Tawau. Antaranya selepas ini saya akan merasmikan mesin mamogram yang telah pun kita bagi peruntukan. Hospital Tawau telah dapat peruntukan bagi pembelian 1 unit full field digital mammography yang akan kita rasmikan nanti. Selain daripada itu, perasmian field hybrid ICU yang mula pembinaan, kita telah mula pembinaan field ICU pada akhir pada tahun lepas, dan hari ini insyaAllah akan siap. Field ICU ni kita buat untuk COVID, tapi boleh digunakan untuk yang lain juga, dan menambah lagi kapasiti unit rawatan rapi di Sabah. Sukacita juga saya umumkan bahawa satu lagi yang saya nak bagi kepada Sabah hari ini yang sangat-sangat lama diminta, dan ini mungkin kita akan letak di Hospital QE ataupun Hospital Likas, ya, iaitu sebab belum ada di hospital awam di Sabah. Jadi saya nak umumkan bahawa kita akan bagi mesin PET CT scan untuk negeri Sabah, ya. Ini adalah satu mesin yang sangat-sangat penting, terutamanya dalam kita buat saringan untuk kanser dan juga untuk mereka yang sedang dirawat untuk kanser. Kalau tidak, mereka kena pergi ke Semenanjung, mereka kena pergi ke hospital swasta. They've been asking for this PET CT scan for a long time. Ya, jadi kita buat secepat mungkin. Duit saya carilah, saya tak tahu nak cari daripada mana. Itu kerja menteri lah, ya. Ini Datuk Syalmi, this is for Sabah, ya. Dan banyak lagi senarai yang Dr. Ros minta tadi, perlahan-perlahan lah, ya. Saya pergi cari duit dan saya buat. Ada beberapa klinik kesihatan saya buat lawatan mengejut tadi di Tawau ini, dan itu pun kita akan segerakanlah. Ada 2 tempat yang saya pergi, yang agak uzur, yang sudah usang. Mungkin kita percepatkan pemindahan ke premis-premis yang baru. Saya harap bahawa ini lawatan kedua saya Tawau sebagai Menteri Kesihatan, dan saya harap dengan lawatan ini juga kita akan terus
dapat tingkatkan lagi perkhidmatan kesihatan, terutama di pantai timur Sabah ini yang agak jauh ketinggalan. Saya tahu permintaan juga daripada orang Tawau untuk klinik kesihatan di Pulau Sebatik. Ya, Pulau Sebatik ini menjadi satu permintaan, ya. YB kita dah maklum pada saya tadi, tidak ada klinik kesihatan di Pulau Sebatik, tidak ada klinik, terpaksa datang ke sini untuk untuk kes-kes kesihatan, ibu mengandung, kecederaan dan sebagainya, dan sudah pasti bukanlah senang untuk ambil bot dan datang ke sini daripada Pulau Sebatik. So these are all the issues yang kita akan melihat, sebab kita nak mengurangkan jurang akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi. I work together with you, Shalmi and the state government. Dr. Ros is there untuk kita melihat kepada keutamaan-keutamaan yang lain, dan mudah-mudahan banyak daripada apa yang diminta oleh Dr. Ros nanti kita akan usahakan sampai kita dapat untuk rakyat negeri Sabah. Ya, jadi saya cakap ni tak ada pilihan raya tau. Jangan kata politician cakap waktu pilihan raya saja. There's no election nearby and yet I'm here. So please lah, jangan cakap dia datang pilihan raya saja. Yeah? Because this is important. Health is important. It's a very important agenda for us. So just saya harap all the best to everyone involved in the mass surgery initiative. Mudah-mudahan kita doakan semua yang akan datang untuk pembedahan mereka selamat dan akan pulih sembuh insya-Allah, dan mereka akan dapat of course the gift of sight once again, which is of course very very valuable to them. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan program Mass Cataract Surgery Initiative Tawau 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.